أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Maksudnya, dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka dari berkahwin selama 3 kali suci dari haid. Dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan, yakni tidak memberitahu tentang anak yang dijadikan oleh Allah dalam kandungan rahim mereka jika betul mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali rajak akan isteri-isteri itu dalam masa iddah mereka jika mereka suami itu yang hendak berdamai. Dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan ditanggung oleh mereka terhadap suami dengan cara yang sepatutnya dan tidak dilarang oleh syarak. Dalam perkara itu, orang-orang lelaki suami itu mempunyai satu derajat kelebihan atas orang-orang perempuan yang isterinya. Dan ingatlah, Allah Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini menyatakan hukum talak raj'i, iaitu talak yang boleh dirajakkan kembali. Islam menetapkan hukuman berumah tangga. Sekiranya tidak ada penyelesaian, nak berdamai tak boleh, maka diizinkan bercerai ataupun talak. Talak itu 2 jenis, talak raj'i, talak yang boleh dirajak balik, baik semula, dan talak bain, talak yang tak boleh dirajak lagi, melainkan dengan syarat-syarat yang akan diketahui kemudian. Ayat ini menerangkan tentang talak raj'i. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Dan perempuan yang ditalakkan itu hendaklah menahan diri mereka selama 3 quru', iaitu selama masa iddah. Perkataan quru' ini terdapat kekhilafan di kalangan ulama. Pandangan pertama, quru' ialah suci, 3 kali suci, iaitulah pendapat Aisyah, pendapat Ibn Abdullah bin Umar, pendapat Zaid bin Thabit, Salim di kalangan ulama tabi'in, Qasim, Urwah, Sulaiman bin Yasar, Ibaka bin Abdurrahman, Abban bin Uthman bin Affan, Atha bin Abi Rabah, Qatadah, Zuhri, dan baki-baki 7 ulama fiqh Madinah yang terkenal. Mazhab Malik, mazhab Syafi'i, dan satu riwayat mazhab Hanbali dan mazhab Daud Az-Zahiri. 3 quru' 3 kali suci, itu maksudnya iddah. Dan lepas 3 kali suci ini boleh dirajakkan kembali. Bila lepas 3 kali suci, kena kahwin semula. Pendapat yang kedua, quru' itu makna haid, 3 kali haid. Ini khilaf. Ada ulama kata 3 kali suci, ada ulama kata 3 kali haid. Yang kata 3 kali haid ni ialah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Darda, Ubadah bin As-Samit, Anas bin Malik, Ibn Sa'ud, Mu'ad, Ubay bin Ka'ab, Abi Musa al-Asy'ari, Ibn Abbas, Sa'id bin Musayyab, Al-Qamah, Aswad, Ibrahim An-Nakhai, Mujahid, Atha', Tawus, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Muhammad bin Sirin, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Sya'bi, Rabi', Muqatib bin Hayyan,
As-Suddi, Makruh, Duha, Atha Al-Khurasani, dan mazhab Abu Hanifah, dan satu riwayat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Nama-nama itu semua mazhab-mazhab itu. Menunjukkan mazhab ini bukan 4 saja. Mazhab-mazhab sahabat, mazhab-mazhab tabi'in. Ada mazhab mengatakan 3 kali haid. Ada mazhab 3 kali suci. Mazhab Syafi'i kita 3 kali suci. Mazhab yang lain 3 kali haid. Itu khilaf. Menafsirkan perkataan khuruf. Masing-masing ada hujah masing-masing. Ada riwayat masing-masing. Wala yahunna yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin. Dan tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang Allah jadikan dalam rahim-rahim mereka. Mereka mesti betul terang. Tak boleh sembunyikan. Dalam terjemahan tadi, kalau ada kandungan, jangan sembunyikan. Mengikut ulama, bukan kandungan saja, termasuklah haid. Jangan sembunyikan haid dia. Kena beritahu betul-betul. Betul-betul suci daripada haid. Kalau 3 kali suci, betul-betul haid 3 kali. Dengan ikhlas. Tujuannya untuk memelihara zuriat, memelihara keturunan. Bila 3 kali sucinya bermakna zuriat suami yang dahulu janda dia tak ada lagi. Kalau dia kahwin, bermakna zuriat suami yang berikutnya. Dan sebab itu jangan dia sembunyikan perkara ini. Ini berkait dengan pesaka, berkait dengan wali dan seumpamanya. وَبْعُولَتُهُنَّ حَقٌّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. Dan suami mereka yang berhak untuk merujuk kalau mereka mahukan damai. Selagi berada dalam keadaan edah, yang berhak untuk rujuk ialah suami mereka. Kalau mereka nak damai, maka damai adalah lebih baik. Hak suami untuk merujuk. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi mereka ada hak bagi diri mereka, bagi perempuan itu. Dan tanggungjawab yang mesti mereka tunaikan. Suami ada hak dia, isteri ada hak dia. Semuanya ada tanggungjawab dia, isteri ada tanggungjawab dia. Di mana tanggungjawab ni tak boleh dipandang ringan. Sehingga Nabi sebut dalam khutbah Hajjatul Wada', haji selamat tinggal. Haji selamat tinggal selepasnya Nabi wafat. Nabi berkhutbah, dalam khutbah ni banyak wasiat-wasiat. Antara wasiatnya ialah dengan isteri. Fattaqullaha fin nisa fa innakum akhaltumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah walakum alaihinna alla yu'ti'na furujakum adan takrahuna fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghayra mubarrih wa rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bertakwa kamu kepada Allah dan hubungan kamu dengan isteri-isteri kamu. Kamu ambil mereka amanah Allah. Kamu halalkan kemaluan mereka dengan kalimah Allah, dengan akad nikah, dengan hukum Allah Ta'ala. Bagi kamu terhadap mereka hak yang mesti ditunaikan. Mereka punya tanggungjawab menjaga diri mereka. Jangan bergaul dengan orang lain. Jangan khianat terhadap suami dia. Kalau mereka buat benda yang salah, antara yang diizinkan pukul yang tidak mencederakan, dan hak mereka mendapat belanja nafkah, pakaian, makanan dengan cara yang baik. Ini pesanan Nabi sebelum Nabi wafat. Menunjukkan betapa hubungan rumah tangga diberi pandangan yang berat oleh Nabi SAW. Dan Allah Ta'ala memerlukan hukum yang khusus. Antara berkait dengan tolak raj'i yang kita baca tadi. InsyaAllah minggu depan kita sambung pula dengan tolak bain. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. At-talaq marratan fa imsaku bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله
in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi ma ibtadat bih. Tilka hududullah fala ta'taduha. Wa man yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Fa in talaqha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. Maksudnya talak, yakni cerai yang boleh dirujuk kembali itu hanya 2 kali. Sesudah itu bolehlah ia rujuk dan dia pegang terus isterinya itu dengan cara yang sepatutnya, atau dilepaskan, diceraikannya dengan cara yang baik. Dan tidaklah halal bagi kamu mengambil balik sesuatu dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, yakni isteri-isteri yang diceraikan itu, kecuali jika keduanya suami isteri takut tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah. Oleh itu, kalau kamu khawatir bahawa kedua-duanya tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah, maka tidaklah mereka berdosa mengenai bayaran tebusan talak yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya, dan mengenai pengambilan suami akan bayaran itu. Itulah aturan-aturan hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Sesudah diceraikan 2 kali itu, jika diceraikan pula bagi kali yang ketiga, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sesudah itu, sehingga ia berkahwin dengan suami yang lain. Setelah itu, kalau dia diceraikan oleh suami yang baru itu dan habis iddahnya, maka mereka berdua, suami lama dan bekas isterinya, tidaklah berdosa untuk kembali berkahwin semula, jika mereka kuat menyangka akan dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah. Dan itulah aturan-aturan hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang mahu mengetahui akan dan memahaminya. Ayat ini masih lagi berkait dengan hukum munakahat, hukum rumah tangga. Islam mendahulukan hidup yang damai dalam masyarakat, khususnya dalam hubungan antara suami dan isteri. Damai hendaklah diutamakan. Sekiranya berlaku pertelingkahan antara suami dan isteri dengan sebab kesalahan mana-mana pihak, hendaklah diselesaikan dengan cara damai. Damai itu lebih baik disebut dalam ayat yang lain. Sekiranya tak ada jalan, maka Allah mengizinkan perceraian itu berlaku. Zaman jahiliyah dahulu, yakni sebelum Islam, sebelum tangan Nabi Muhammad SAW, mereka boleh mencerai isteri sampai 100 kali. Cerai boleh baik pula, cerai baik pula, cerai beratus kali pun tak apa. Di masa zaman jahiliyah, kadang-kadang berlaku, bukan kadang-kadang lah, zalim terhadap isteri dan terhadap perempuan. Boleh berlaku demikian. Maka Allah Ta'ala meletakkan sempadan, di mana di bahagian talak itu ada 2 bahagi. Talak raj'i, talak yang boleh rajak balik, dan talak ba'in, talak yang tak boleh rajak balik. Talak raj'i ialah talak 2 talak. At-talaqu marratani. Talak cerai itu 2 kali sahaja. 2 kali saja yang boleh dirajukkan kembali. Selepas itu, fa imsakum bima'ruf, sama ada rajak balik dan berbaik antara satu sama lain.
teruskan hubungan antara sama lain dengan cara yang sebaik-baiknya, jaga hak masing-masing, atau tasrihum bi ihsan, ataupun tolak yang ketiga dengan cara yang baik, dan dengan cara yang zalim. Allah Ta'ala kata nak tolak pun tolak dengan cara baik. Walaupun tolak ni dihalalkan, Nabi kata al-bghadul halali ila Allahi talaq, perkara yang halal paling dimarkai oleh Allah ialah talak. Walaupun talak ni halal, tak berdosa, tapi dimarkai oleh Allah, tidak digalakkan. Kalau terpaksa, setelah 2 kali bercerai, mencerai kali yang ketiga. Bercerai kali yang ketiga, ini yang terakhir sekali. وَلَا يُحِلُّ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. Tidak halal bagi kamu mengambil balik belanja yang beri pada isteri itu. Tak boleh. Bila cerai, memang mah kahwin tu hak isteri lah. Jangan ambil balik pula. Itu tidak boleh. Bila sudah berkahwin, mah kahwin itu kepunyaan isteri. Jangan kita langgar sempadan dan batas-batas Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lawan Allah Taala. Kecuali sekiranya berlaku suatu kali lain. Baiknya sudah ada kata pelahnya alafi maqallati. Jika sedang berlaku suatu keadaan yang lain, iaitu ulama menyebut dengan khamar. Bila suami tak mau cerai isteri dia, isteri pula tak tahan dengan suami itu, Allah Ta'ala mengizinkan khala, disebut dengan tebu salah, berdasarkan kepada satu hadis, iaitulah seorang sahabiah, iaitu sahabat perempuan, isteri pada Thabit bin Qais bin Syammas. Dia tunggu Nabi dekat itu. Nabi tengok orang perempuan, tengok dia, isteri pada Habib bin Syammas. Nabi tanya, apa ni? Lalu dia kata dia kelahi dengan suami dia. Ya Rasulullah, ma'aibu alaihi fi khalqulin waladin, walakin akrahul kufra fil Islam. Saya kelahi dengan dia bukan sebab agama dia tidak merosak, agama dia molek. Bukan dengan sebab akhlak dia tak caci suami dia. Tapi saya tak boleh hidup dengan dia. Satu riwayat mengatakan bahawa Sabit bin Qais ni pukul isteri dia sampai sedera. Yang ni pukul bini. Maka bini pun tak tahan. Saya takut dia kupu dalam Islam, kata isteri dia, dengan cara yang beradab. Lalu Nabi tanya, mu nak pulangkan mah kahwin dia? Ia telah kebun yang jadikan mah kahwin. Dia kata ya. Lalu Nabi mengizinkan dia pulangkan mah kahwin dia pada Zaid al-Sabit bin Qais bin Syammas. Berdasarkan apa ini, ayat ini, maka diizinkan isteri walaupun dari segi syaraknya tak boleh minta cerai. Hadis-hadis yang banyak mengutuk perempuan yang minta cerai pada suami. Tapi bila keadaan tertentu, bila keadaan yang terdesak, Tuhan beri hak pada isteri boleh minta cerai dengan suami. Sebab suami dadah ke, macam inilah, perangai bodoh ke, suami tak semayang ke, akhlak buruk ke, ada sebab-sebab. Perempuan tak nak buat suami yang macam tu. Kadang-kadang betul orang perempuan, bukan betul orang lelaki saja. Caranya ialah melalui tubuh talak. Ini jabat khotib bila selesaikan. Iaitu isteri membayar mah kahwin dia balik. Setengah ulama mengatakan mengikut nilai yang ditentukan oleh pihak yang berkenaan. Diizinkan oleh syarak. Ulama pula berkhilaf, adakah ini talak ataupun khamar.
Ada ulama kata khana. Ada ulama kata masuk dan cerai juga. Cerai talak satu bila rajak balik. Ada ulama kata khana ni tersendiri. Timbul khilaf dalam masalah iddah. Ulama mengatakan ini talak juga kerana iddahnya ialah 3 kali suci. Sama dengan cerai juga. Dia tak boleh kahwin dengan suami lain melainkan setelah 3 kali suci. Iddah dia habis 3 kali suci. Ulama kata ini khana tersendiri kerana ada riwayat daripada Uthman menghukumkan 1 kali suci saja. Ini menandakan bahawa khana ini tersendiri, bukannya talak. Ada ulama kata begitu. Ini khilaf ulama. Ini masalah khilafiyah. Perbincangan ulama lah masalah khana. Ini saja. Itu penyelesaiannya. Mana Islam tidak menjadikan jalan itu bentuk dalam masalah rumah tangga. Bila tak ada jalan, berpisah, maka berpisahlah. Disebut dalam ayat la ta'sawul fadl bainakum. Jangan kamu lupa kebaikan antara kamu, antara satu sama lain. Bila bercerai itu, jangan lupa budi baik antara satu sama lain. Jangan sebut buruk saja. Ini diajar oleh Islam. Sesungguhnya Allah Ta'ala menegaskan yang tolak baik ini. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah sempadan Allah Ta'ala. Jangan kamu melampau. Orang lelaki jangan paksa perempuan tu nak ambil balik mas kahwin dia. Jangan melampaui batas. Orang perempuan pun jangan melampaui batas. Wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Dan sesiapa yang melampaui sempadan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Zalim ini bukan pukul orang saja, termasuklah ambil harta orang, paksa orang dengan cara tidak sebenar. Itu masalah suami yang nak korek balik mas kahwin dia. Ini termasuk zalim. Nak ambil balik mas kahwin bagi pada isteri dia, termasuk dalam zalim. Tak boleh. Itu telah jadi hak orang perempuan bila sudah kahwin. Masalah orang perempuan nak sedekah suami dia, itu cerita lain. Nak buat kebajikan itu cerita lain. Sesungguhnya Allah sebut fa'in talaqha, maka jika dia mentolakkannya dengan talak 3, talak bain, fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah, maka tidak halal bagi suami itu untuk merujuk kembali malaikat setelah dia berkahwin dengan suami yang lain. Setelah dikahwin dengan suami yang lain, fa in talaqaha fala junah alaihi ma ay tarja in dhanna ay yuqima hududallah. Sekiranya suami lain itu cerai isteri itu, dia nak baik semula isteri dia dulu, baru boleh. Berlaku begitu. Allah Ta'ala jadikan begitu. Dia berkelahi balik suami yang kedua, lepas tu dia bercerai. Fatilka hududullahi bayyinah li qaumin ya'lamun. Kalau dia berasa dia boleh laksanakan sepadan Allah, boleh baik pula, jaga akhlak baik, tak jadi salah nak balik semula pada suami asal. Dengan syarat dia sudah berkahwin dan cerai dengan suami yang kedua itu. Di sini timbul pula masalah. Ada orang cari pasal. Nak baik semula, orang panggil Cina buta. Bukan Cina buta, Cina celek. Saja beri nama Cina buta ni, istilah orang Melayu lah. Disebut muhallil. Berlaku cerai 3, maka dicarilah seorang, dia beri upah supaya berkahwin dengan isteri janda yang cerai 3 itu, supaya kahwin sekejap, lepas tu tolak, boleh kahwin dengan dia balik, beri upah pula. Ini menjadi perbincangan hangat di kalangan ulama. Jumhur ulama mengharamkan. Memang apakah ulama mengharamkan? Adakah nikah tersah ataupun tidak? Kebanyakan ulama mengatakan nikah yang tidak sah. Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, Maliki, dan sebahagian besar ulama Syafi'i mengatakan tidak sah nikah itu. Hanya sebahagian ulama Syafi'i mengatakan nikah itu sah. Upah itu haram. Syarat itu batal. Ini kau dhaif dalam masalah ini. Tapi banyak orang pakai kau dhaif ini kerana nak buat juga. Pakai kau dhaif ini. Nak macam mana? Malu-malu lah. Mengikut yang asasnya tidak sah. Kerana mereka yang mengatakan
Tidak sah itu berpandu pada hadis Allah. Dalam hadis, la'anallahu al-muhallilu wal muhallal. Allah Ta'ala laknat orang yang memberi upah Cina buta, yang kerja Cina buta, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ada hadis yang menyebut demikian. Dia sebut sekali. La'anallahu al-wasimah wal mustawsimah wal wasilah wal mutawsilah wal muhallilu wal muhallilah wa aklu riba wa muwakkiluh. Allah Ta'ala melaknat orang yang membuat tattoo di badan dan upah buat tattoo di badan, metok buat. Orang yang menyambung rambut dia, saja dia sambung rambut, pakai rambut palsu, dan yang minta, yang menghalalkan isteri dengan kahwin, dan orang lelaki digunakan untuk menghalalkan kahwin, maka riba dan wakilnya semua dia anak oleh Allah Ta'ala, termasuk dengan maka riba, menunjukkan dosa besar. Mereka mengatakan bahawa nikah itu tidak sah berpandu dengan Tuhan laknat. Tuhan laknat nikah ini tidak sah. Ada mereka yang mengatakan nikah itu sah, ialah syarat itu saja dibatalkan, nikah itu sah. Kerana mungkin mereka berpegang kepada islah itu diutamakan. Mereka mengatakan maka islah itu. Kalau dalam mazhab Syiah kita sebut pasal nikah mut'ah, nikah dalam qada yang tertentu. Mazhab Syafi'i pula nikah Cina buta, seri lah. Ada berlaku mazhab ini, kita kena faham mazhab ini. Cuma dalam bab ini kita mesti mencari hujah yang lebih kuat, yang lebih kuat. Dengan sebab itu, oleh kerana amalan ni ada hadis yang melaknatnya, maka sangat tidak digalakkan. Kalau orang buat pula, kita tak boleh kata apa. Kerana ini masalah korang saja, masalah cabang yang menjadi perbahasan para ulama dalam kitab-kitab fiqh yang tak serta siapa bila-bila. Kerana dalam sampai ini mengatakan bahawa ada benda yang dibuat sesuatu, bila syarat dia tak betul, benda tu sah, syarat saja tolak. Itu saja. Contohnya, mazhab sampai ini kadang-kadang ada pandangan dia dalam masalah heboh. Ibu bapa boleh ambil balik heboh yang beri oleh ayah dia. Ayah beri pada anak ayah boleh ambil balik. Ayah beri pada anak. Mazhab Hambali kata tidak boleh ambil balik. Kerana Nabi bersabda orang yang ambil balik heboh dia macam ni jilat mutak. Ada hadis mengatakan demikian. Oleh kerana itu ambil balik ayah beri pun sama, walau yang ambil balik juga macam ni jilat mutak. Habisnya kata ayah ada apa? Hambali kata macam ni jilat mutak lah. Habisnya kata ni tak apa jilat mutak dia. Masing-masing berdalih dengan dalih masing-masing. Dalih masing-masing. Inilah masalah nikah muhallil ini yang disebut dengan at-taisul musta'ar, iaitu kambing jantan yang dipinjamkan. Ada hadis, ala ukhbirukum bitisil musta'ar, adakah kamu suka nak cerita kepada kamu tentang kambing jantan yang dipinjam? Qalu wala Rasulullah, ya, apa dia kambing jantan? Al-muhallilu la'anallahu al-muhallalu wal muhallalu lahu. Allah Ta'ala laknat orang yang kahwin kerana nak menghalalkan, dan orang yang suruh kahwin yang berupah semua dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ada hadis menyebut demikian. Dan sebab itu tak boleh mudah-mudah perkara ini. Walaupun ada ulama yang membenarkan, tetapi satu perkara ini tidak digalakkan. Kerana terlalu banyak ulama-ulama yang mengharamkannya dengan cara tegas. Hanya sebahagian mengatakan, ulama Syafi'i mengatakan bahawa nikah itu sah. Itulah perbahasan kita pada ini. Wallahu a'lam. Kita sambung balik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna ma'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu
Wa man yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Wa la tattakhidhu ayati llahi huzwa. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idukum bih. Wattaqullaha wa'lamu anna Allaha bikulli syai'in 'alim. Wa idza talaqtumun nisa فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن يحكين أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم أطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Maksudnya, dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, kemudian mereka hampir habis tempoh eddahnya, maka bolehlah kamu pegang mereka rojok dengan cara yang baik. Terlepaskan mereka dengan cara yang baik. Dan janganlah kamu pegang mereka rojok semula dengan maksud memberi mudarat. Kerana kamu hendak melakukan kezaliman terhadap mereka. Dan sesiapa yang melakukan demikian, maka sesungguhnya dia menganiaya dirinya sendiri. Dan janganlah kamu menjadikan ayat-ayat hukum Allah itu sebagai ejekan-ejekan dan permainan. Dan kenanglah nikmat Allah yang diberikan kepada kamu. Dan kenanglah apa yang diturunkan kepada kamu, iaitu kitab Al-Quran dan ilmu hikmah kebijaksanaan, sunnah Nabi, untuk memberi pengajaran kepada kamu dengannya. Dan bertakwalah kepada Allah, serta ketahuilah sesungguhnya Allah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, lalu habis masa iddah mereka, maka janganlah kamu, wahai wali-wali nikah, menahan mereka daripada berkahwin semula dengan bekas suami mereka. Dan apabila mereka, lelaki dan perempuan itu, bersetuju sesama sendiri dengan cara yang baik, yang dibenarkan oleh syarak, demikianlah diberi ingat dan pengajaran. Dengan itu, pada sesiapa di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih suci. Dan ingatlah Allah mengetahui apa jua yang baik untuk kamu, sedang kamu tidak mengetahuinya. Ayat-ayat yang dibaca masih berkait dengan munakahat, yang berkait hukum perkahwinan. Ayat ini memberi amaran yang keras kepada kaum lelaki yang mempermainkan kaum wanita, hendak menyusah-nyusahkan mereka. Setelah diceraikan isteri itu, cerai yang boleh rojok balik, sengaja tak dirojok dekat nak habis hadah, baru dirojok. Dirojok, lepas tu cerai pula. Tunggu dekat dia suci. Dekat nak habis hadah, dia cerai pula. Dengan cuan untuk melamakan masa, mempermain-mainkan perempuan itu. Allah memberi amaran yang sangat keras. Wa idza talaqtumun nisa fa balagna ajalahunna. Dan apabila kamu telah mentalakkan isteri-isteri kamu, perempuan-perempuan, lalu sampailah eddahnya, belum sampai eddahnya, belum habislah dekat nak sampai eddah dia, fa'amsikuhun ma'ruf aw sarruhun ma'ruf, sama ada kamu rojak balik jadi isteri kamu, ataupun kamu ceraikan dengan baik. Kalau nak baik, baik sungguh. Nak cerai, cerai dengan baik, dengan akhlak yang mulia. Wala tumsikuhunna diraran li ta'tadu. Jangan kamu memegang mereka, kamu rojok dengan tujuan bukan untuk baik. Rojok, lepas tu tak balik rumah, tunggu dekat tu, cerai. Tunggu edah pula, dekat dia suci pula. Lepas tu, cerai pula, mempermainkan. Sahabat tahu lah, macam itu. Allah Ta'ala beri amaran, kamu melampaui batas buat begitu. Wa man yaf'al dzalika faqad zalama nafsah. Dan sesiapa yang melakukan demikian, melakukan kerja untuk mempermain-mainkan perempuan, bukan nak baik, tapi nak gantung mereka,
lama-lama tak mau baik, cerai buat main-main, maka orang yang buat begitu menzalimi dirinya sendiri. Bila Tuhan kata menzalimi diri sendiri, berdosa lah. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jangan kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan. Jangan memainkan ayat-ayat Allah. Allah Ta'ala mengajar kamu meletakkan edah dengan tujuan beri peluang kamu untuk baik. Maka baiklah sungguh-sungguh. Kalau nak cerai, biar buat keputusan cerai sungguh-sungguh. Dengan cara yang baik. Ada yang akan disebut. Ini tidak saja nak gantung perempuan itu, supaya tergantung lebih lama. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Dan ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberi pada kamu. Yakni dengan Islam ini. Islam adalah nikmat. Dulu zaman jahiliah boleh buat ikut suka. Boleh buat zalim. Sekarang sudah zaman Islam. Islam mengajar kamu aturan yang baik, peraturan yang baik. Ajaran Islam menegaskan, wa ma anzala 'alaikum minal kitab wal hikmati ya'izukum bih. Dan apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada kamu daripada kitab Quran dan kebijaksanaan sunnah Nabi SAW dan ijtihad para ulama, termasuk ini hikmah kebijaksanaan, memberi pengajaran yang baik kepada kamu supaya kamu berakhlak mulia, hidup dengan cara yang baik untuk satu sama lain, berkahwin dengan baik, bercerai pun dengan baik juga, selesai dengan baik. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Bila sebut bertakwa kepada Allah ini bermakna ini berkait dengan Allah Ta'ala, bukan berkait dengan dunia saja. Ini perkara dunia, boleh buat ikut suka. Tidak. Berkait dengan Allah Ta'ala. Wa'alamu annallaha bikulli syai'in alim. Dan ketahuilah kamu, sungguh Allah itu maha mengetahui tiap-tiap sesuatu yang kamu lakukan. Semua apa yang kamu buat, diketahui oleh Allah Ta'ala. Maka jangan kamu main-main dalam masalah cerai dan rojok ini. Biarlah dengan cara yang berakhlak, dengan cara yang baik. Kita akan baca lepas ni ayat mengatakan wala tansawul fadla bainakum. Jangan kamu lupa budi baik yang pernah kamu buat antara satu sama lain walaupun kamu telah bercerai. Kita akan baca lepas ini. Bila bercerai, semuanya buruk belaka. Cerai dengan cara yang damai, dengan cara yang baik. Jangan main-main. Kalau main-main, dia merka oleh Allah Ta'ala. Seterusnya Allah Ta'ala tuduh pula pada wali. Wa idza talaqtumun nisa' fa balagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Apabila kamu menceraikan isteri-isteri kamu, perempuan itu, lalu sampailah iddah masanya, fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Kalau perempuan itu nak berbaik semula rojok, jangan halang. Di sana ada wali yang nak halang. Tak berbaik dah. Orang perempuan nak baik dah dengan suami dia. Suami nak baik dengan orang perempuan dia. Sudah berlaku perdamaian antara satu sama lain. Sudah nak baik. Tiba-tiba wali pula tak bagi. Mengikut para ulama, sebab turun ayat ini berkait dengan Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu dan adik perempuan dia radhiyallahu anha yang berkahwin dengan seorang lelaki, bercerai, kemudian suami itu nak baik balik, perempuan nak baik juga, lalu Ma'qal bin Yasar ni halang, jangan baik apa, cerah-cerahlah, nak halang. Sedangkan dua-dua orang ni nak baik semula. Allah Ta'ala turunkan ayat ini jadi sebab nuzul, untuk jadi pengajaran pada orang lain. Fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahun idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Jangan halang kalau mereka nak kahwin. Ayat ini menunjukkan bahawa kahwin mesti ada wali, bukan orang puan boleh kahwin sendiri begitu. Ini kahwin yang asas, kahwin yang kuat. Di sana ada mazhab mengatakan orang puan boleh kahwin diri dia sendiri.
Kalau dia redha. Ada kaum kata begitu. Kaum ni dhaif. Kerana ayat ini menegaskan izin wali. Wali jangan halang. Bila makna wali jangan halang, makna nikah kena ada wali dah. Wali yang hampir ayah dia ataupun wali yang adik-beradik dia, ayah datuk dia kena ada wali. Nikah dengan wali, jangan tak ada wali. Kecuali dalam keadaan tertentu. Yang tak ada wali, maka wali hakim. Hakim boleh jadi wali. Ada wali juga, bukan berkata wali. Pendapat yang mengatakan nikah tak payah wali ini pendapat yang ditolak, yang sangat lemah, sangat dhaif. Sangat dhaif. Mesti ada wali. Maka dalam negara, wali ini ialah yang menjaga ibu bapa dia, adik-beradik. Kalau tak ada, yang mengalirkan urusan pemerintahan. Kalau di negeri orang Islam, negeri yang tak ada orang Islam, jamaah Islam, kumpulan Islam di sana, yang mengendalikan urusan itu. Ada mas'ul, ada pemimpin dia. Rojok pada pemimpin di negeri tempat yang tak ada orang Islam. Jangan buat sendiri begitu. Rojok pemimpin. Pemimpin jangan halang bila perempuan tu nak baik. Jangan cegah bila nak baik. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Begitulah diajar pada kamu oleh Allah. Disuruh oleh Allah pada kamu. Kerana Allah suka kepada perdamaian. Allah suka pada baik. Wasulhu khair. Damai itu lebih baik. Dalam ayat yang lain. Surah Nisa kita akan baca. Kalau berlaku selisih suami isteri, maka damai lebih baik. Hendaklah didamaikan. Sekarang, isteri nak balik pada suami dia. Suami nak baik semula. Kalau berlaku perdamaian itu, maka Islam menyuruh kita galakkan perdamaian itu. Maka wali jangan halang. Kalau kamu sungguh beriman pada Allah dan hari akhirat, jangan halang suami isteri nak baik. Suruh biar dia baik. Tolong biar dia baik. Dzalikum azka lakum athhar. Itu yang lebih baik, lebih bersih pada kamu. Nanti kalau kamu halang pula, dia duduk sekali tak kahwin. Apa? Itu akan meruntuhkan akhlak. Kamu halang dia kahwin, duduk dua. Tak kahwin. Jadi buruk. Jadi kahwin, ikut hukum syarak, ikut hukum Islam. Lebih bersih, lebih berakhlak. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah tahu dan kamu tidak tahu. Apa yang baik, Allah Ta'ala tahu. Lebih tahu pada kamu. Termasuk dalam perkara yang berkait dengan diri kamu sendiri. Kena ikut Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menjadikan manusia ini, dia tahu apa yang baik pada manusia. Maka manusia jangan ikut akal sendiri. Yang buat perkara itu sendiri. Dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah Ta'ala. Di sana ada perkara yang Allah Ta'ala tetapkan hukum hakamnya. Sama ada ibadat, sama ada muamalat, termasuklah juga masalah menakab, undang-undang keluarga. Ada hukum yang Allah Ta'ala tetapkan. Dalam perkara yang tak ada Quran, hadis. Tak ada dalam hadis, ijtihad para ulama, rojok para ulama. Masalah yang baru, rojok para ulama yang baru. Yang memahami Quran dan hadis Nabi. Jangan buat peraturan sendiri dalam perkara yang tak diizin oleh Allah Ta'ala. Yang paling beratnya hukum Allah Ta'ala sudah ada. Buat lain pada hukum Allah Ta'ala. Yang Nabi ajar sudah ada. Buat lain pada Nabi ajar. Ini sudah menyeleweng daripada Islam. Menyeleweng sangat berat. Bahkan ayat mengatakan termasuk dalam syirik. Am lahum syuraka syara'u minad din ma lam ya'zam billah. Adakah mereka itu mempunyai sekutu-sekutu? Boleh buat peraturan sendiri dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah Ta'ala? Yang hukum Allah Ta'ala, buat peraturan sendiri. Dan Allah Ta'ala sudah buat peraturan bahawa berdamai antara suami dan isteri lebih baik. Dan sebab itu, bila isteri nak baik, suami nak baik, damai. Kecuali wali itu tahu suami ini sangat buruk akhlaknya. Macam zaman sekarang, penagai dada ke.
penjenayah ke, tahu isteri nak baik juga. Kalau begini, kita tahu mudaratnya itu boleh. Boleh halang, tak ada masalah. Mesti sebab kerana agama, bukan kerana geram. Kerana geram, kerana marah tak boleh. Kalau kerana agama, boleh. Nyata bahawa kalau baik itu membawa buruk pada agama. Sama ada lelaki nak ikut hawa nafsu, orang puan nak ikut hawa nafsu, bukan nak ikut agama, barulah kita boleh halang. Kalau dia nak baik, memang nak baik hidup, keluarga, yang baik semula, terutama kalau ada anak-anak pula. Lepas bercerai, baik adalah lebih baik, maka jangan halang daripada dia baik semula. Mengikut riwayatnya, bila turun ayat ini, dibaca bermakal bin Yasar. Makal kata, sam'un li rabbi wa ta'ah. Aku dengar perintah Tuhan aku dan aku taat. Ini sifat para sahabat radhiyallahu anhum yang sangat patuh pada Quran, sangat patuh pada Nabi SAW. Sehingga tengah marah, tengah geram pun, dengar ayat Quran, ikut Quran. Quran kata begitu, maka saya patuhlah. Lalu dia kahwinkan adik dia dengan bekas suami dia. Kerana ikut perintah Quran. Quran mengatasi hawa nafsu. Ini satu pengajaran yang sangat menarik. Wallahu a'lam. Wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.